Kau nak baca Quran ni, Syah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okay, saya Cikgu Farhan. Tak bukan pakai kopiah. Sekali pakai kopiah. Rambut kusut. Pakai kopiah lah kan. Nampak dia boleh lepas solat tak. Padahal buat maksiat tak. Okay, baik. Ini kira kelas sejarah PKP. Okay, jadi saya mengaku memang banyak benda lah saya tak ngajar kat form 1 lagi ni. Okay, ada kebanyakan kamu masih lagi dalam bab 2. Okay, kita last itu penggai 1, kamu masih lagi bab 2. Maksudnya sebenarnya silap saya lah, kita dah terlambat. Okay, tapi tak apa, saya dah bekalkan kamu dengan nota yang saya buat sendiri. Okay, kepada 1A dan juga kepada 1E. Okay, kepada 1A dan juga kepada 1E. Okay, jadi kita sambung dekat mana yang bahagian 1A. Okay, 1E pun saya rasa lebih kurang dengan 1A je. Sebab saya mengajar tak jauh beza. Kita sibuk dengan hari sukan sekolah, saya sibuk dengan ni lagi, pelantikan MKT dan sebagainya. Itu biasalah. Okay, jadi kita tak terkejar-kejar lah. Kita terkejar-kejar. Okay, sebab banyaknya kelas form 1 ni waktu petang pukul 5, pukul 6 macam tu. So memang kamu pun nak belajar malas tak. Okay, so tak apalah, saya dah bagi kamu nota yang mana saya dah ringkaskan daripada bab 2 hingga bab 3. Okay, yang mana nota ni adalah nota yang sangat mudah, okay, bagi kamu semua. Baik, saya tak nak melengahkan masa sebab nanti kan kamu malas nak tengok saya pula. Okay, jadi kita terus saya pergi kepada 2.4. Okay, saya ingat saya berhenti untuk form 1 1A 2.4. Maksudnya ciri-ciri zaman air batu akhir. Okay, baik. Ciri-ciri zaman air batu akhir saya buat dalam nota tu ada kurungan. Kurungan tu adalah zaman Pleistosen. Okay, yang mana kurungan tu adalah zaman Pleistosen. Okay, baik. Zaman air batu ada 4. Okay, saya dah bagi terangkan. Kita ada ni tak ikut ni lah. Tak ikut turutan. Kita ada Pliocene, Miocene, kemudian Pleistosen dan juga Holocene. Okay, jadi yang kamu belajar secara detail adalah tentang zaman Pleistosen dan juga zaman Holocene. Okey, jadi bila kita cakap tentang ciri-ciri zaman air batu akhir, okey, ciri-ciri zaman air batu akhir itu merujuk kepada zaman Pleistosen. Okey, merujuk kepada zaman Pleistosen. Iaitu dia adalah zaman air batu yang terakhir. Okey, baik. Kita nak tengok pada ciri-ciri. Okay, ciri-ciri ni adalah apa benda yang menyebabkan benda itu kita panggil dia sebagai zaman Pleistosen. Okay, apa yang menyebabkan benda itu, apa yang menyebabkan kita panggil zaman itu sebagai zaman Pleistosen. Baik, dekat situ, dekat nota yang saya bagi kepada kamu, okay, ada 6 aspek bagi ciri-ciri zaman air batu. Okay, zaman air batu akhir lah. Okay, zaman air batu akhir. Yang mana kata kuncinya, okay, kata kuncinya adalah suhu bumi sejuk. Okay, suhu bumi sejuk. Kejap Syah, ambilkan aircon tu je. Okay, jadi ini aircon. Okay, kamu tengok dekat situ saya tulis 16 darjah Celsius. Okay, maksudnya kita berada dalam keadaan tempat yang sejuk. Saya berada dalam tempat yang sejuk. Okay, itu kata kunci. Kata kunci sejuk. Okay, zaman air batu akhir, zaman Pleistosen adalah zaman yang sejuk. Kata kunci dia adalah sejuk. Okay, zaman yang sejuk. 16 darjah Celsius maksudnya sejuk lah. Okay, kalau kita tinggikan suhu, okay, kita tinggikan suhu 24, 30 dan sebagainya, itu maksudnya dia makin lama makin panas. Okay, baik. Jadi pada zaman ni, bumi diliputi oleh air batu. Okay, saya ada cawan, yang mana dalam cawan ni, okay, terdapatnya air batu, ketulan air batu. Okay, okay, baik. Ketulan air batu. Baik, apa yang kita akan tengok daripada cawan ni? Okay, apa yang kita akan tengok daripada cawan yang penuh dengan ketulan air batu ni? Okay, kita boleh belajar sesuatu daripada apa yang ada dalam cawan ni. Okay, baik. Aspek yang pertama, suhu bumi. Okay, suhu bumi mesti sejuk. Bila sejuk, dia memainkan peranan kepada paras air laut. Okay, paras air, bila
sejuk, paras air laut menjadi rendah. Sebab apa? Sebab bumi beku. Okey, jadi bumi tengah beku. Okey, bumi tengah beku. Bilangan air dalam ni, dalam cawan saya ni, bilangan air dalam cawan saya ni adalah terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Sebab apa? Sebab apa? Bumi sejuk. Jadi bila bumi sejuk, paras air laut juga rendah. Kemudian dari segi ciri fizikal bumi, bumi ditutupi oleh sebahagian besar salji. Kamu tengok dalam cerita Ice Age. Kemudian tumbuhan utama adalah rumput, tak ada pokok yang agak terlalu besar. Ada cuma bukan di semua tempat. Kemudian binatang mestilah berbulu tebal, berlemak tebal, yang saya ajar dalam kelas sebelum ni lah. Kemudian manusia dah wujud, tapi dia hidup secara nomad. Baik. Jadi so ciri-ciri ni semua pada dalam air batu ni. Apa yang itu kita lihat pada zaman air tu. Saya dah bagi nota, saya harap kamu baca lah. Kalau kamu tak baca, maksudnya kamu tak akan dapat lah benda-benda macam ni. Kamu tak akan faham. Sebab saya nak mengajar secara real pun kita tak boleh nak buat apa. So kita tengah di dalam keadaan PKP. Baik. Kita teruskan sebab saya tak nak kita ambil masa yang terlalu lama. Kita pergi terus kepada 2.5. 2.5 adalah zaman air batu akhir. Perubahan zaman air batu akhir. Bila kita cakap tentang perubahan zaman air batu akhir, dia merujuk kepada zaman Holosen. Zaman Holosen ni adalah zaman kita sekarang lah. Kita sekarang berada dekat zaman Holosen, iaitu suhu bumi semakin lama semakin panas. Suhu bumi semakin lama semakin panas. Kita relate sikit dengan cawan yang penuh, yang berisi dengan air batu ni. Cawan yang berisi air batu ni. Air batu bila dia mencair, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi air. Jadi bila dia menjadi air, maksudnya dia dah memainkan peranan kepada paras air laut, ciri fizikal bumi, kemudian binatang, binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua benda yang ada pada ciri yang ada pada atas tadi. Pada zaman Pleistosen, dia bertentangan. Bertentangan dengan zaman Pleistosen. Yang mana kalau kita tengok pada zaman Pleistosen, suhu dia sejuk. Zaman Holosen, suhu dia panas. Zaman Pleistosen, paras air dia kurang. Zaman Holosen, paras air dia naik. Sebab apa? Sebab berlakunya runtuhan air batu. Berlakunya runtuhan glasier. Bila berlakunya runtuhan glasier ini, dia dah menyebabkan peningkatan terhadap paras air laut. Kemudian bila berlakunya peningkatan paras air laut ni, dia akan memainkan terhadap struktur bentuk muka bumi. Yang mana paras air laut mula banyak, daratan mula berkurang, kemudian terbentuknya tasik-tasik, tasik-tasik, kemudian pokok-pokok besar mula tumbuh. Sebab apa? Sebab cuaca sudah elok untuk pokok-pokok tu tumbuh. Kita naik ke Cameron Highland, kita naik ke gunung-gunung yang sejuk, kita tengok Gunung Kinabalu, tak ada pokok yang tinggi-tinggi. Sebab apa? Sebab cuaca dia sejuk. Bila kita pergi turun ke bawah, cuaca yang agak tropika, cuaca yang agak stabil, maka banyaklah pokok-pokok yang ada. Itu basic, itu saya dah ajar dalam kelas sebelum ini. Jadi dah ada dalam nota kamu. Buka, baca. Pastikan kamu baca. Nota ni ada banyak kesalahan ejaan lah. Sebab saya buat dalam keadaan tergopar-gapar, tergesa-gesa. Jadi saya dah bagi kamu 2 minggu. 2 minggu awal. Saya harap kamu baca lah. Saya hanya nak terangkan sedikit saja. Sebab ada pelajar bertanya, cikgu tak buat kelas ke atau macam mana kan. Sedangkan apa yang saya tulis itu apalah yang saya nak cakap. Jadi nak memuaskan hati kamu, so saya terangkan sedikit. Saya tak tahu apa yang kamu tak faham. Kalau kamu nak tanya, boleh tanya. WhatsApp saya teruslah. WhatsApp terus kepada saya. Baik. Kemudian kita masuk 2.6, kesan perubahan zaman air batu terhadap Asia Tenggara. Yang ini pun sama. Yang ini merujuk kepada
zaman Holosen, tetapi dia hanya berlaku di kawasan Asia Tenggara sahaja. Kawasan Asia Tenggara tu dekat mana? Kawasan Asia Tenggara tu Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Brunei, Singapura. Okey, itulah dia kawasan-kawasan Asia Tenggara. Okey, jadi benda yang paling penting adalah terbentuknya, kita panggil sebagai pentas Sunda. Okey, terbentuknya pentas Sunda. Okey, pentas Sunda ni apa? Pentas Sunda adalah kawasan tanah rendah yang telah dibanjiri air akibat kecairan air batu. Okey, maksudnya sebelum kecairan air batu, paras pentas Sunda ni adalah sebuah daratan. Okey, kamu tengok peta yang saya bagi tu pada kamu. Okey, dalam peta tu saya ada cakap, okey, kawasan yang berwarna coklat. Okey, kawasan yang berwarna coklat itu adalah pentas Sunda, yang mana dia menghubungkan antara Malaysia, Indonesia, Singapura, kemudian Filipina dan juga Borneo. Okey, jadi dekat situ kita secara tak langsung dah boleh agak dah. Maksudnya orang Malaysia ni zaman dulu, masa zaman air batu dulu, zaman Pleistocene dulu, kita boleh pergi ke Indonesia ni jalan kaki je. Okay, kita boleh pergi Filipina jalan kaki. Sebab apa? Sebab ada daratan. Okey, sebab ada daratan. Baik. Kemudian berlakunya pembentukan tasik, contohnya dekat kawasan pulau. Okey, contohnya tasik Dayang Bunting. Okey, dekat Pulau Langkawi. Okey, yang mana dekat tengah-tengah pulau ada tasik. Okey, maksudnya dekat situ itu adalah satu kesan daripada kecairan air batu. Okey, yang mana sebelum ni mungkin kawasan tu adalah kawasan tanah rendah. Okey, kawasan yang tanah rendah yang diliputi air batu. Bila air batu cair, kemudian air batu itu menjadi sebuah tasik. Okey, yang mana dia terus berhubung kepada laut dan sebagainya lah. Okey, baik. Itu adalah kesan kepada itu adalah tentang bab 2. Okay, so hari ni kita sentuh bab 2 saja dulu. Saya tak nak masuk ke bab 3. Saya harap kamu membaca bab 3, nota bab 3. Saya dah bagi kepada kamu sampai nota bab 4. Okay, saya dah bagi kepada kamu sampai nota bab 4. Jadi saya akan baca. So mudah dia begini. Okay, ciri-ciri kesimpulan. Okay, kesimpulannya, ciri apa yang ada pada zaman Pleistocene, dia adalah bertentangan dengan zaman Holosen. Okey, zaman Pleistocene dia adalah sebuah zaman air batu, manakala zaman Holosen adalah zaman kita sekarang ni. Okey, kamu tengok keadaan kita, ada banyak air batu tak? Tak banyak. Okey, air batu tak banyak. Air batu tak banyak. So kita pun berada dalam keadaan yang panas. Okey, dengan berlakunya perubahan iklim secara mendadak. Okey, ini semua adalah disebabkan oleh peningkatan suhu bumi. Okey, jadi peningkatan kalau kamu nak tanya nanti, kamu tanya cikgu, habis tu peningkatan suhu bumi dekat dunia ni memang satu perkara yang biasalah. Bukan disebabkan oleh faktor penipisan lapisan ozon, bukan disebabkan oleh faktor kita menggunakan kenderaan, aircon dan sebagainya. Bukan disebabkan itu. Tak. Okey, bukan maksudnya tak tu tak. Maksudnya macam penipisan lapisan ozon, kita penggunaan kenderaan, kemudian kita menebang banyak pokok. Benda ni adalah benda yang mempercepatkan peningkatan suhu bumi. Okey, maksudnya suhu bumi tu setiap tahun mungkin akan meningkat. Okey, tetapi cepat atau lambat. So bila kita buat kerosakan dalam bumi, secara tak langsung kita mempercepatkan kemusnahan bumi. So macam tu. Okey. Jadi itu je saya nak terangkan dalam bab 2. Saya kamu faham. Video dan 15 minit. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Sebenarnya saya dah tulis apa yang saya nak cakap tu semua dalam nota yang saya beri kat kamu ni. So saya akan baca je lah. Saya yakin kalau kamu baca kamu faham. Sebab saya kalau nak ngajar ikut video ni memang tak berapa nak pandai sangat lah. Sebab kita tak ada interaksi dua hala. Okay, kalau interaksi dua hala tu lebih seronok untuk saya mengajar pada kamu. Okay, kita boleh tunjuk contoh, kita boleh lukis peta. Lepas tu kamu ada kat depan saya boleh seronok nak bercakap. Ni tak seronok nak bercakap, duduk pun. Duduk je.
Okay, duduk tengok laptop. Itu je lah. So, baca sendiri, fahamkan ya. Alright, okay, sekian, terima kasih. Bab 3 pastikan baca. Saya dah ringkaskan kepada kamu. Saya dah buat nota yang paling ringkas untuk kamu ni. Ini nota yang sangat-sangat ringkas. Jadi ringkas dan berisi. Alright, okay, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.